Baiklah, kerana saya gemarkan sastra rakyat menerusi peredaran zaman kini, maka yakinlah usul wajar diterima. Sebelum itu, terima kasih buat rakan barisan perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang, seterusnya para hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Saya titipkan buat anda kesemuanya. Baiklah, selaku memegang mandat yang berhormat Perdana Menteri anda pada hari ini, akan saya gagaskan satu usul yang mana cukup penting untuk kita perdebatkan, iaitu sastra rakyat menerusi digital membina modal instan. Baiklah, saya akan memberikan pendefinisian yang pertama, iaitu sastra rakyat. Secara umumnya, sastra rakyat merupakan satu lambang ketamadunan masyarakat Melayu, yakni telah diwarisi daripada satu generasi kepada satu generasi. Bukan itu sahaja, sastra rakyat ini juga telah membentuk satu identiti bagi sesuatu bangsa dan secara langsungnya menjadi asas kepada kepercayaan masyarakat yang didedahkan dengan perkembangan teknologi maklumat dan informasi. Seterusnya, hadirin sekalian, pendefinisian yang kedua ialah model instan. Baiklah, model instan mula diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Model instan ini merupakan satu konsep yang diperkenalkan bagi membangun masyarakat di Malaysia supaya lebih berdaya saing dan berbakti kepada negara. Modal instan juga boleh dikatakan sebagai sumber atau punca untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Manakala insan pula merujuk kepada manusia yang hidup di muka bumi ini. Jadi, modal insan ialah sumber yang perlu ada pada seseorang manusia untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati. Selaras dengan kenyataan bahawa sastra rakyat menerusi digital berupaya membina modal insan, oleh itu, saya amat menyokong terhadap kenyataan ini selaras dengan pendapat daripada Muhammad Haji Saleh yang menjelaskan fungsi karya sastra ini adalah membantu untuk mendidik masyarakat ke arah nilai-nilai yang mulia. Karya-karya sastra ini juga mengajar kita untuk menghormati orang lain, menghayati budi baik, mengasihi orang tua serta mengingatkan mengenai keburukan apabila menderhaka. Saya daripada barisan kerajaan akan meneruskan wasilah perjuangan kami kepada penghujahan di bawah kata kunci sastra rakyat mampu membina modal instan. Baiklah, hujah yang pertama ialah sastra rakyat mampu membina individu yang rasional. Masyarakat Melayu pada zaman dahulu sangat bijak dalam membuat suatu keputusan yang ingin dicapai dalam kehidupan mereka. Hal ini kerana masyarakat Melayu lebih berfikir panjang sebelum sesuatu tindakan dilakukan untuk memperoleh keputusan yang sistematik. Oleh itu, menurut sarjana terkemuka iaitu Hashim Musa 2008, rasional ialah betul dan sahih berdasarkan ilmu yang benar, berlandaskan hujahan dan akal fikiran yang waras, rasional dan saintifik, atau laporan yang sah sama ada fikiran yang waras daripada autoriti yang dipertanggungjawabkan ataupun daripada sumber wahyu yang absah. Para hadirin sekalian, nilai rasional ini jelas dapat dilihat daripada cerita rakyat iaitu Takar Emas. Baiklah, hal ini demikian kerana kami di perwakilan kerajaan berpendirian tegas bahawa sastra rakyat mampu membina nilai rasional kerana cerita rakyat Takar Emas ini menceritakan nilai jati diri rasional yang ada pada anak peladang. Anak peladang menggali tanah yang luas bagi mencari takar emas yang diberitahu oleh ayahnya sebelum meninggal dunia. Setelah puas menggali takar emas tersebut tetapi tidak dijumpai, lalu anak peladang itu terfikir takar emas tersebut ialah bercucuk tanam. Rasional fikiran anak peladang dengan bercucuk tanam akan menghasilkan takar emas seperti mana yang dimaksudkan oleh arwah ayahnya. Rentetan daripada itu akan membina sebuah institusi sosial amat menghargai kepada persekitaran. Maka jelaslah di sini menjawab kepada persoalan hadirin dan hadirat sekalian bahawa sastra rakyat mampu menjadi tunjang terhadap pembentukan modal instan yang unggul selaras dengan dunia digital.
Maka pada hari ini, kami menuntut pihak pembangkang untuk menunjukkan kepada seisi Dewan apakah masalah dan persoalan dalam sastra rakyat menerusi digital sehingga tidak mampu untuk membina modal insan. Baiklah, seterusnya dipersilakan Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera warga Dewan yang bersidang. Yang saya hormati rakan-rakan perwakilan kerajaan, barisan kontradiksi pihak pembangkang dan seterusnya sidang hadirin hadirat sekalian. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan isteri, tinggal-tinggalkan. Sayangkan pembangkang, ku beri sokongan. Sayangkan kerajaan, ku hadiahkan hujahan. Salam sejahtera sekali lagi dan selamat bersidang semuanya. Yang Berhormat, pada hari ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan salam apresiasi kepada barisan perwakilan kerajaan yang berpura-pura kelihatan kuat dan dengan menegakkan benang yang basah, di mana mereka berani mengetengahkan hujah yang rapuh. Usul masih tetap sama, iaitu Dewan ini percaya bahawa sastra rakyat menerusi dunia digital membentuk model insan negara. Namun, sebagai pihak pembangkang yang sentiasa mementingkan pembentukan modal insan yang lebih berkualiti, kami jelas menyatakan bahawa pihak kami tidak bersetuju dengan usul yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Saya selaku Ketua Pembangkang pada hari ini bangkit untuk menyatakan bahawa kami di Barisan Pembangkang menolak usul yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Bahkan kami di pihak pembangkang ingin menegaskan bahawa sastra rakyat menerusi dunia digital kurang mampu membentuk model insan negara. Tetap dengan pendirian kami, maka kita beralih kepada konsep dan juga pendefinisian yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Terdapat kepincangan dari aspek pendefinisian yang diberikan oleh pihak perwakilan kerajaan sebentar tadi. Namun, tidak mengapa, izinkan saya sebagai Ketua Pembangkang untuk meluruskan arah perdebatan kita pada hari ini. Sidang Dewan yang dimuliakan sekalian, kami menolak definisi pihak kerajaan dengan menegakkan definisi kami di Barisan Pembangkang, iaitu menurut Sapian pada tahun 1988, sastra rakyat adalah sebahagian daripada tradisi lisan yang dapat difahami sebagai ekspresi budaya yang menggunakan bahasa dan mempunyai hubungan langsung dengan berbagai-bagai aspek budaya seperti agama dan kepercayaan, undang-undang, keperluan masa lapang, kegiatan ekonomi, sistem kekeluargaan dan juga susunan nilai sosial masyarakatnya. Manakala frasa menerusi dunia digital itu pula boleh disimpulkan dengan maksud sesuatu perbuatan atau perkara yang menggunakan medium teknologi maklumat. Seterusnya, frasa membentuk modal insan negara pula membawa erti usaha untuk pembina kalayak masyarakat yang berkualiti dan menjadi modal insan. Beberapa minit yang lalu, Yang Berhormat Perdana Menteri bangun dan juga membentangkan premis ataupun hujah pertama mereka di perwakilan kerajaan, iaitu sastra rakyat mampu membina nilai individu yang rasional. Bidasan saya amat mudah, di mana saya mendapati bahawa sastra rakyat tidak mampu membentuk model insan menerusi dunia digital seperti yang dipercayai ahli Dewan sekalian. Barisan Perwakilan Kerajaan dan juga ahli Dewan sekalian, saya sebagai Ketua Pembangkang telah meletakkan satu kata kunci yang amat simplistik, iaitu sastra rakyat menerusi dunia digital tidak kurang mampu membentuk model insan negara. Rasionalnya ialah pihak pembangkang mendapati pelbagai cabaran dan juga halangan yang dihadapi dalam memperjuangkan karya sastra rakyat dalam khalayak masyarakat menerusi dunia digital dalam usaha membentuk model insan negara. Untuk mengukuhkan hujah yang dibawakan oleh pihak pembangkang bagi menolak usul, kami telah meletakkan strategi utama, iaitu saya selaku Ketua Pembangkang akan membentangkan hujah saya, iaitu budaya barat yang menghakis kesusastraan Melayu, terutamanya kesusastraan tradisional seperti sastra rakyat. Dengan izin ahli-ahli Dewan sekalian, saya membentang hujah pertama pembangkang. Dalam hal ini, dunia menyaksikan bahawa orang Melayu itu sendiri hilang kemelayuannya kerana tenggelam dengan budaya barat yang dibawa masuk ke negara, di mana kemodenan dan juga
Budaya yang dibawa masuk ini telah meranapkan usaha bagi memupuk budaya kesusastraan dalam kalangan masyarakat, misalnya sastra rakyat. Menurut mantan penasihat sosiobudaya Kerajaan Malaysia, Tan Sri Dr. Rais Yatim pada tahun 2017 berkata, orang Melayu ketika ini sudah hilang roh budaya Melayu dan hilang jiwa kemelayuan. Hal ini dapat membuktikan masyarakat sering beranggapan bahawa kesusastraan ini tidak mempunyai nilai yang mampu membina sasiya seseorang individu itu. Hal ini justru telah menyebabkan kesusastraan Melayu tidak mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat. Malah ada yang beranggapan bahawa bahasa yang terdapat dalam karya-karya sastra ini sukar untuk diterjemahkan dan juga sukar untuk difahami. Namun mereka tidak mengetahui bahawa dengan berlakunya perkara sebegitu, identiti masyarakat dan juga budaya yang dibina oleh individu telah merenapkan usaha untuk membina modal insan. Menurut Siti Mahani dan juga Naslinda Ismail, pada tahun 2015, generasi muda adalah generasi teknologi kerana mereka mula melayari internet dan juga web seiring dengan peredaran dan juga usia mereka sejak mereka masih belum bercakap lagi. Berdasarkan hujah dan juga fakta yang saya bentangkan, jelas kita dapat melihat bahawa kemasukan budaya barat yang menghakis penyebaran kesusastraan Melayu itu dalam kalangan masyarakat gagal untuk membina modal insan negara. Oleh itu, kami dari pihak pembangkang sebulat suara memohon agar usul yang dibawakan pihak kerajaan ini ditolak serta-merta. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perwakilan Pembangkang dan warga Dewan yang bersidang. Assalamualaikum dan salam sejahtera para hadirin dan hadiran sekalian. Saya selaku Wakil Barisan Perwakilan Kerajaan masih berpegang teguh dengan usul ini, iaitu sastra rakyat menerusi digital membina modal insan. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti yang telah dinyatakan oleh Saudari Armah, sastra rakyat telah menjadi satu lambang ketamadunan masyarakat Melayu yang telah diwarisi daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Seperti mana tajuk usul ini yang menyatakan bahawa sastra rakyat menerusi dunia digital sememangnya berupaya membina modal insan. Hal ini dikatakan demikian kerana sastra rakyat yang telah diadaptasikan ke bentuk digital seperti animasi pada zaman dahulu sememangnya dapat melahirkan modal insan. Animasi yang ditayangkan ini bukan sahaja menyasarkan golongan kanak-kanak, malah semua golongan masyarakat tidak kira lapisan usia. Saya sendiri pun masih melihat animasi ini walaupun mentaliti sesetengah masyarakat menyatakan animasi hanya untuk golongan kanak-kanak. Sastra rakyat seperti cerita rakyat, mitos dan sebagainya telah diadaptasikan ke dunia digital dan ditayangkan bukan sahaja di negara kita, malah di negara-negara lain seperti Indonesia dan Thailand. Karya sastra ini bukan sahaja mampu melahirkan modal insan yang terpuji melalui teladan serta pengajaran yang diselitkan, malah menjadi salah satu kebanggaan negara kita apabila telah disiarkan ke negara-negara luar. Saya akan memberikan hujah saya yang seterusnya. Kami daripada perwakilan kerajaan akan menyatakan hujah yang kedua, kenapa sastra rakyat menerusi dunia digital mampu untuk membina modal insan. Baiklah, hujah tersebut ialah nilai-nilai moral mampu diketengahkan melalui sastra rakyat melalui dunia digital ini. Menurut Norazima Zakaria, nilai boleh difahami sebagai ukuran yang diberikan oleh individu tentang sesuatu atau perlakuan, baik atau buruk, halus atau kasar, tinggi atau rendah, dan cantik atau tidak berasaskan kepada kelaziman atau kebiasaan dalam sesuatu masyarakat. Manakala menurut Wan Abdul Kadir, nilai dipupuk secara berpanjangan dalam proses sosialisasi individu. Dan dalam memupuk nilai itu, masyarakat menyediakan berbagai-bagai saluran seperti keluarga, rakan-rakan sebaya, pendidikan dan kelompok masyarakat. Para hadirin sekalian, bermula dengan tradisi lisan iaitu bercerita, hasil-hasil kesusastraan Melayu atau sastra rakyat terus berkembang dengan meluas dari zaman ke zaman.
Dunia terus beredar, medium penyampaian hasil-hasil kesusasteraan rakyat juga turut berubah daripada lisan kepada tulisan melalui perkembangan teknologi percetakan. Kini, dalam era globalisasi, tradisi lisan bukan lagi berada pada bibir penceritaan atau pada laman muka buku, tetapi terus melangkah jauh dalam dunia maya hanya melalui sentuhan di hujung jari. Persembahan dalam sastra rakyat tidak lagi bertemu dalam suatu ruang waktu yang sama antara penutur dan khalayak ramai, tetapi dipadatkan dalam bentuk teknologi digital yang boleh dimainkan atau dipersembahkan tidak kira waktu atau ruang. Beberapa tradisi lisan Melayu telah berkembang menjadi industri kreatif. Kami masih lagi menyokong usul ini. Sastra membantu mendidik masyarakat ke arah nilai-nilai yang mulia. Karya-karya sastra mengajar kita untuk menghormati orang lain, menghayati budi baik, mengasihi orang tua dan juga mengingatkan tentang keburukan menderhaka. Kita diajak bermurah hati, jangan memfitnah tetapi menjaga kemuliaan diri, memupuk sifat rajin, bijaksana dan banyak lagi nilai dan teladan yang lainnya. Bukan sahaja pada nilai ini kita temui suatu konsep sepunya, tetapi juga ciri-ciri konsep sebuah cerita, kesatuannya, perwatakan, pergerakan, cerita, suspen dan bahasa yang baik. Dunia digital juga menjadi antara wahana yang mampu memupuk nilai-nilai moral dalam diri seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana sastra rakyat sememangnya memiliki banyak nilai moral yang boleh dijadikan teladan dalam diri seseorang insan untuk membentuk model insan yang terpuji. Seperti mana yang kita tahu, kanak-kanak akan menjadi model insan pada masa akan datang. Oleh itu, sastra rakyat yang pada awalnya daripada tradisi lisan telah banyak berkembang ke dunia digital yang mampu memupuk jati diri kanak-kanak ini untuk lebih bermoral sejak kecil lagi. Sastra rakyat ini dapat dilihat melalui animasi pada zaman dahulu serta The Amazing Awan Kenyit yang menitik beratkan nilai moral seperti baik hati. Sastra rakyat yang telah meluas di dunia digital ini bukan sahaja menjadi hiburan kepada masyarakat tetapi memuatkan banyak nilai-nilai moral. Warga dewannya bersidang sekalian. Oleh itu, karya sastra diharap menjadi medium berharga untuk dinilai, difahami dan dikutip sebagai pedoman. Suhaimi Abdul Aziz turut menjelaskan bahawa sastra kanak-kanak adalah sumber pendidikan dan hiburan yang menjadi asas perkembangan sasiah kanak-kanak di Malaysia. Jumali Selamat pula menjelaskan bahawa segala gambaran yang terungkap dalam karya-karya remaja mempunyai hubung kait dengan realiti masyarakat Melayu yang masih kuat berpegang kepada kepercayaan beragama seperti memberi pengajaran, nasihat, teladan atau sebarang bentuk pendidikan yang boleh dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan. Kami, mewakili Barisan Perwakilan Kerajaan, menuntut pihak pembangkang untuk menunjukkan kepada seisi warga Dewan apakah masalah dan kekangan yang seterusnya dalam sastra rakyat menerusi dunia digital sehingga tidak mampu untuk membina modal insan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada yang dihormati rakan-rakan pihak pembangkang serta barisan delegasi kerajaan, seterusnya hadirin dan hadirat dimuliakan sekalian. Sekali lagi, tonggak dari barisan pembangkang bangkit bagi meneruskan perjuangan kami bahawa kami meminda usul perdebatan hari ini dengan menyatakan bahawa sastra rakyat menerusi dunia digital kurang mampu dalam membentuk pembangunan modal insan negara lantaran terdapat kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Warga hadirin yang dikasihi sekalian, meniti hujah saya seterusnya, saya membuka kata kunci yang berbunyi sastra rakyat menerusi dunia digital kurang menyumbang dalam pembentukan modal insan negara lantaran penggunaan laras bahasa sastra rakyat yang kurang memenuhi dan menepati kefahaman masyarakat. Perkara yang ingin ditegaskan di sini adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra rakyat sukar difahami oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh penulis
Karya-karya sastra mengandungi gaya bahasa yang tinggi nilai estetikanya. Terdapat juga penulis yang menggunakan bahasa yang terlalu puitis dan berbunga-bunga sehingga menenggelamkan mesej yang ingin disampaikan. Implikasinya, pembaca akan merasa bosan kerana tidak memahami dan menghayati karya sastra tersebut. Mereka jelas akan menolak ke tepi karya sastra rakyat sebagai bahan bacaan mereka. Statistik kajian profil membaca yang dijalankan Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 2005 pula mendapati rakyat Malaysia hanya membaca 2 naskah buku setahun. Sehubungan itu, sebagaimana petikan akhbar Utusan Malaysia yang diterbitkan pada 13 Oktober 2021 berjudul Rakyat Malaysia membaca tidak lebih 3 jam seminggu, jelas mengupas rakyat Malaysia meluangkan masa untuk membaca tidak lebih 3 jam seminggu berbanding rakyat India yang mencatatkan angka tertinggi iaitu melebihi 10 jam dalam tempoh yang sama. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa amalan membaca kurang diterapkan. Sidang hadirin yang dimuliakan sekalian, kita boleh lihat dengan jelas terdapat lubang-lubang kelemahan yang kita boleh dapati melalui sastra rakyat menerusi dunia digital yang kurang membantu dalam pembentukan modal insan. Bak kata peribahasa, ada asap ada apinya. Salah satu faktor yang menyebabkan pelajar kini tidak meminati buku klasik ialah mereka sukar memahami atau menghayati isi kandungan cerita klasik. Hal ini terjadi demikian kerana generasi muda sekarang tidak dapat menguasai bahasa klasik yang penuh dengan diksi bahasa klasik seperti bahasa Arab, bahasa Sanskrit dan bahasa istana. Cerita bahasa klasik yang syarat dengan kata bahasa klasik seperti arakian, hatta, kalakian dan sebagainya tentu mengelirukan pelajar kita yang hanya menguasai bahasa baku. Ternyata merupakan sastra lisan yang diwarisi secara turun-temurun. Lantarannya, karya tersebut tidak berpaksikan tata bahasa moden. Kebanyakannya ayat disusun dengan ayat songsang atau inversi menyebabkan pelajar tidak dapat memahami konteks ayat itu atau menyebabkan sukar memahami kandungan cerita klasik tersebut. Kebanyakan pelajar juga akan meremehkan buku bahasa klasik yang dianggap tidak praktikal pada zaman modernisasi ini. Sidang hadirin yang dihormati, meniti hujah yang seterusnya kami masih dengan pendirian kukuh pasukan kami dalam mempertahankan pindaan usul kami bahawa sastra rakyat menerusi dunia digital kurang mampu dalam bentuk modal insan negara. Menyusuri lebih lanjut, tidak dapat dinafikan bahawa latar masyarakat dipaparkan dalam cerita klasik jauh berbeza dengan latar masyarakat pelajar sekarang, bagai langit dengan bumi. Kebanyakan sastra rakyat memperlihatkan latar masyarakat kerabat diraja seperti Raja Muda, masyarakat pahlawan yang berkuasa gaib seperti Awang Suluh Muda, masyarakat feudal yang taat setia seperti Hang Tuah serta masyarakat jahil seperti Pak Gadot. Kemudian, latar masyarakat tersebut tidak sebati dengan kehidupan remaja kita yang sedang menempuh modernisasi dan globalisasi yang syarat dengan persaingan dan cabaran. Justru, sesetengah pelajar sukar menerima sastra rakyat yang memperlihatkan latar masyarakat yang berlainan dengan realiti hidup mereka. Bagaimanapun, pelajar kita lebih menerima karya fiksyen yang berlatar belakangkan masyarakat sains dan teknologi yang canggih. Dalam zaman ledakan maklumat ini juga, masyarakat kita terdedah dengan lambakan informasi dan hiburan. Contohnya, pelajar terlalu leka dengan pelbagai permainan cyber dan komputer. Mereka pun sibuk mengikut arus hiburan trend semasa, terutamanya dalam bidang muzik dan filem. Selain membuat penyelidikan terhadap buku teks dan buku rujukan, mereka juga jarang berjinak-jinak dengan buku karya sastra rakyat. Amalan membaca pelajar sekarang cenderung kepada budaya makanan segera iaitu mudah difahami dan tidak perlu memeras otak untuk berfikir. Berdasarkan situasi yang berlaku menerusi era digital ini, penerapan nilai serta unsur didaktisme dalam sastra rakyat ke arah pembangunan sastra dilihat semakin tipis dan dilihat kurang membantu, apatah lagi dalam pembangunan modal insan negara seperti usul yang dikatakan dari pihak kerajaan. Warga Dewan yang saya muliakan sekalian, saya selaku pembangkang kedua di pihak pembangkang ingin tegaskan sekali lagi
pendirian kami bahawa kami sebulat suara dan tidak akan berganjak. Seiji pun daripada bumbung premis yang kami dirikan hari ini atas dasar sastra rakyat menerusi dunia digital kurang mampu dalam bentuk bangunan modal insan. Sekian, salam. Mohon untuk terus membangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kabinet Kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli yang berhormat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para hadirin dan hadirat sekalian, usul masih sama. Masih tetap sama iaitu sastra rakyat menerusi dunia digital membentuk modal insan negara. Namun sebagai pihak pembangkang yang memikirkan kewajaran sastra rakyat untuk menyampaikan pengajaran kepada masyarakat, kami tetap tidak bersetuju dengan usul yang digagaskan oleh pihak kerajaan sebentar tadi. Kerana bagi saya, sastra rakyat ini penuh dengan mitos seperti unsur-unsur gaib atau supernatural yang membuatkannya menjadi tidak logik dan hanya memberikan hiburan kepada khalayak. Hadirin yang dihormati, bertindak selaku pembangkang ketiga, saya bertanggungjawab mempertahankan pindaan definisi yang dibuat oleh rakan-rakan pembangkang sebentar tadi secara ringkas. Menurut Hashim Awang, sastra tradisional juga dapat dikenali sebagai sastra rakyat yang lahir di kalangan masyarakat pada zaman lampau yang mengamalkan gaya hidup tradisional. Sastra rakyat telah menjadi warisan kepada generasi yang seterusnya. Sastra tradisional tidak mempunyai bentuk, plot, ciri, gaya dan teknik yang tertentu dan sastra tradisional bersifat kolektif. Sastra tradisional lahir sebagai bahan hiburan atau bahasa pertuturan untuk kehidupan seharian masyarakat tradisi. Selain itu, sastra rakyat ini juga mempunyai banyak mitos dan legenda yang dimasukkan untuk memberikan keistimewaan bagi sesuatu watak. Menurut Baskom, mit atau mitos adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh empunya cerita. Mitos tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa. Peristiwa terjadi di dunia lain atau di dunia yang bukan seperti yang dikenal sekarang dan terjadi pada masa lampau. Kerana itu, dalam mitos sering ada tokoh pujaan yang dipuji dan atau sebaliknya ditakuti. Kami akan terus mempertahankan pendirian pasukan kami terhadap usul yang hangat dibincangkan. Kami tidak bersetuju dengan usul sastra rakyat menerusi dunia digital membentuk modal insan negara. Atas dasar tersebut, sila analisis hujah daripada pasukan kami. Hujah ketiga kami iaitu saya sendiri di bawah kata kunci sastra rakyat hanya memberikan hiburan semata-mata. Secara umumnya, sastra rakyat ini mempunyai pelbagai unsur mitos seperti perkara gaib yang memberikan hiburan kepada penonton. Saya percaya bahawa penonton lebih teruja dengan jalan cerita yang ditayangkan bersama unsur gaib ini dan mereka tidak menghiraukan apa yang hendak disampaikan dalam sesebuah cerita tersebut. Mereka hanya lebih tertarik dengan bagaimana kuasa itu boleh berlaku, bagaimana watak itu mempunyai kuasa dan sebagainya, sehingga tidak sedar mesej yang hendak disampaikan. Jadi, persoalan saya di sini, bagaimana cerita itu boleh membentuk modal insan negara, sedangkan cerita itu banyak memasukkan unsur yang tidak logik di akal. Mereka pasti akan lebih terpengaruh dengan unsur-unsur gaib tersebut. Oleh sebab itu, saya tegas berkata bahawa sastra rakyat ini hanya memberikan hiburan dan sukar untuk penonton menerimanya sebagai salah satu cara membentuk modal insan. Mereka akan lebih tertarik dengan jalan cerita tersebut berbanding mesej dan pengajaran yang hendak disampaikan. Sebagai contoh, kisah hikayat Merung Mahawangsa yang penuh dengan unsur mitos seperti keturunan isteri Merung Mahawangsa ialah dari keturunan gegasi dan raksasa. Keanehan dan keajaiban asal-usul keturunan Merung Mahawangsa menyebabkan masyarakat menganggap dan mempercayai Merung Mahawangsa adalah raja dari keinderaan. Selain itu juga, hikayat Hang Tuah turut mempunyai unsur gaib di mana beliau kebal atau tidak lut dengan senjata sepanjang mempunyai keris taming sari. Sudah terang lagi bersuluh, kedua-dua ini mempunyai unsur mitos yang membuatkan penonton lebih tertarik dengan keajaiban yang ada pada setiap watak dan jalan cerita yang penuh dengan perkara gaib sehingga tidak sedar mesej yang disampaikan. Penonton hanya memfokuskan kepada perkara sampingan yang dimasukkan dalam sastra rakyat iaitu unsur gaib. Walhal sebenarnya unsur gaib ini bertujuan untuk memberikan keistimewaan kepada watak tersebut untuk membuktikan kehebatan watak itu. Namun, penonton seperti kanak-kanak dan juga remaja lebih gemar melihat unsur-unsur mitos ini berbanding perkara-perkara yang hendak disampaikan dalam sesuatu cerita.
Oleh hal yang demikian, mereka hanya menonton sebagai hiburan semata-mata dan kurang mendapat mesej yang hendak disampaikan dalam cerita rakyat tersebut. Sehubungan dengan itu, saya bertegas mengatakan bahawa sastra rakyat ini dijadikan sebagai hiburan kepada mereka dengan adanya unsur-unsur mitos. Walau bagaimanapun, mereka juga dapat menambah pengetahuan mereka tentang asal-usul sesuatu hikayat tersebut, walaupun penuh dengan situasi dan perkara yang tidak logik. Namun begitu, bagi saya, untuk membentuk model insan negara tidak dapat dipupuk dalam diri penonton melalui sastra rakyat. Atas dasar kenyataan tersebut, saya mohon usul sastra rakyat menerusi dunia digital membentuk model insan negara ini dikaji semula untuk kepentingan kepada keseluruhan masyarakat. Pihak kerajaan semakin terpegun dengan pendirian pihak pembangkang pada hari ini. Maka usul sastra rakyat menerusi dunia digital membentuk model insan negara wajar untuk ditolak dan tidak diterima pakai oleh masyarakat. Dengan itu, kami mohon untuk terus membangkang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih yang berhormat. Saya daripada perwakilan kerajaan akan menyimpulkan bahawa cerita rakyat Melayu sememangnya kaya dengan nilai-nilai positif yang mampu membentuk akhlak manusia ke arah yang lebih mulia dalam kalangan masyarakat di alam fana ini. Oleh itu, setiap cerita lisan yang diolah dengan penuh menarik dan disusun dengan kata-kata yang indah serta jalan cerita itu dipancarkan dengan nilai-nilai positif, sudah pasti ianya akan memberi daya tarikan kepada para pembaca. Dalam konteks ini, saya tetap berpegang teguh dengan pendirian saya selaku barisan penyokong, iaitu menerima mengenai kenyataan rakyat menerusi membina model insan ini kerana sesungguhnya nilai jati diri yang selama ini menjadi asas keutuhan ketamadunan masyarakat Melayu dalam mencipta budaya dan amalan yang unggul. Di samping memartabatkan cerita rakyat Melayu di seantera dunia digital kini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pihak pembangkang. Maafkan saya. Terima kasih kepada pihak kerajaan. Modal insan merupakan aset yang berharga kepada negara. Sifat positif yang ada dalam diri insan sangat membantu dalam pembangunan modal insan. Namun, sastra rakyat dilihat kurang potensi menjadi medium dalam pembangunan modal insan negara dan kami bertegas dan bangkit untuk menyatakan bahawa kami di pihak pembangkang tetap tidak menyetujui usul yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Bahkan kami ingin menegaskan bahawa sastra rakyat menerusi dunia digital kurang mampu dalam membentuk pembangunan modal insan negara.